Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadrul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala fi kitabil karim ba'dhu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Taala akan kebajikan, saya diberikan kefahaman di dalam bidang agama. Insyaallah yang semuliakan fadilatul imam kita, lupa juga fadilatul bilal, dan sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Taala. Lupa juga jatah puasa yang beradik. Jadi insyaAllah pada petang ini kita sambunglah kita punya tazkirah ni. Setelah kita berehat cuti panjang sebabkan oleh PKP ini. Jadi dengan izin Allah Ta'ala kita dapat on balik lah kita punya pengajian ni insyaAllah. Dan kita akan meneruskan pengajian kitab At-Tazkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. At-Tazkirah atau peringatan pada menyatakan kelakuan orang yang telah mati ataupun orang yang nak mati dan juga urusan-urusan akhirat. Kita berada di muka surat 55 pada menyatakan tentang perbezaan-perbezaan kelakuan mereka, orang yang meninggal tadilah. Kata musannif, qala musannifu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Telah berkatalah oleh musannif betapa parang kita mudah-mudahan dan manfaat akan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, dunia dan akhirat. Disebutkan dalam kitabnya wa fil khabar innal malakal maut jalis wa baina yadayhi sahifah yaktubu fiha lahu fi lailatin nisfu min sya'ban wahia laila allati yufraqu fiha kullu amrin hakim minal azab wal ajal fi qaulin ba'd ulama akramah wa ghairi. Maksudnya disebutkan dalam satu khabar sesungguhnya malaikat maut itu duduk kan, wa baina yadayhi sahifah, dan di antara dua ataupun di depan itu terdapatnya lembaran. Sahifah ni lembaran lah. Yaktubu fiha lahu, yang dituliskan padanya lembaran itu berkenaan dengan ajal makhluk ataupun ajal manusia. Fi lailah nisfu min sya'ban, pada malam nisfu sya'ban, mana malam ke-15 pada bulan Sya'ban. Iaitulah pada malam itu allati yufraqu fiha kullu 'abdin hakim, yang mana pada malam itu juga diperjelaskan ataupun diperbahagikan, diputuskanlah padanya setiap urusan-urusan berkenaan dengan makhluk ini, sama ada daripada segi rezeki dia, ajal dia, minal azab wal ajal, sama ada rezeki dia ataupun segi ajalnya. Fi qaulin ba'd ulama, inilah pendapat daripada sebagian ulama, antaranya Akramah wa ghairi, dan selain daripada Akramah. Ini satu hafal lah. Maknanya malaikat maut tadi duduk di depannya tu terdapat sahifah, lembaran, yang mana pada lembaran itu tertulisnya tentang ajal manusia.
Perkara ini berlaku pada malam nisfu Sya'ban. Dan pada malam nisfu Sya'ban juga, kalau ikut pada kitab ni, dia kata pada malam itu juga maknanya putuskan segala urusan-urusan berkenaan dengan manusia ini, terutama sekali benar azab dan segi rezeki dia, wal ajal dan juga ajal manusia tadi. Ini pendapat sebagian ulama lah. Kemudian wasahih anna lailah allati yufraqu fiha kullu 'amrin hakim lailatul qadri min syahr Ramadan. Pendapat yang sahih pula menyatakan bahawa malam yang mana malam itu diputuskan setiap urusan manusia, sama ada dari segi rezeki dia, najah tadi, iaitulah pada malam Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar min syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Ini pendapat daripada Qatadah wal Hasan wal Mujahid wa ghairihim, wa huwa qaulun Qatadah wal Hasan wal Mujahid wa ghairihim, wa yadullu alaihi qaulu subhanahu wa ta'ala, dan ditunjuki di atasnya itu ialah seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan bahawa setiap urusan kita itu diputuskan pada malam Lailatul Qadar itu, iaitulah seperti Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Ad-Duhan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Maksudnya hamim wal kitabil mubin, dan kitab yang nyata, sesungguhnya kami turunkan akan dia, inna anzalnahu, kami turunkan akan dia Quran itu fi lailatin mubarakatin, pada malam mubarakah, iaitulah malam Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Inilah pendapat yang sahih lah berkenaan bilakah masanya diputuskan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kita akan kata bulan Sya'ban ialah bulan antara mulian yang kita sambut. Itu juga malam Lailatul Qadar ialah malam yang mulia, yang mana malam yang lebih baik daripada 10 bulan, yang masing-masing pada bulan Ramadan mencari-cari mengintai-intai malam tersebut untuk kita beribadah, dan juga di samping itu kita nak mendapatkan pahala yang lebih lah daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian waqala Ibnu Abbas, kemudian berkata pula Ibnu Abbas, dia kata innallaha Subhanahu wa taala yaqdi aqdiyah fi lailah nisfu min Sya'ban wa yusallimuha ila arbabiha fi lailatul qadri. Kata Ibn Abbas pula, Allah Subhanahu wa taala memutuskan segala keputusan-keputusannya pada malam itu Sya'ban, kemudian diserahkan keputusan tadi, wa yusallimuha ila arbabiha, kemudian dikirimkan ataupun diagihkan keputusan tadi kepada para malaikat fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar pula. Ini pendapat Ibn Abbas sendirilah. Maknanya malam tu malam nisfu Sya'ban itu ialah malam diputuskan segala urusan-urusan manusia ini, sedangkan penyerahannya dia, keputusan itu diserahkan pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan. Wa kana hadza jam'an baina qaulaini, dan pendapat ini menghimpunkan di antara dua pendapat. Mana pendapat diputuskan urusan tadi kan, sama ada segi ajal ataupun rezeki manusia, kemudian yang kedua penyerahan keputusan tadi diserah pada malam Lailatul Qadar. Jadi digabungkan dua pendapat, sedangkan yang pertama diasingkan. Macam tu. Baik. Kemudian fa iza inqata umuru zalikal syakhsu allazi hana kubidaruhu saqatat warakah min siratil muntaha. Kemudian apabila telah sampailah umur seseorang manusia ataupun seorang hamba tadi, yang mana umurnya dah sampai kepada penghujung kepada kehidupan dia tadi, lalu kata musannaf saqatat warakah min sidratil muntaha, maka gugurlah warakah ni warakah kertas ataupun daun-daun kayu lah, daun-daun kayu kan, ataupun warakah ni lebih susah daun kayu lah kan, min sidratil muntaha, daripada sidratul muntaha, allati fiha ismuhu ala ismihi fi sahifah,
yang mana di dalamnya itu terdapatnya nama-nama makhluk ataupun nama-nama manusia dalam lembaran-lembaran tersebut. Lembaran tersebut dia tulislah nama-nama kat situ. Mana bila dah sampai seorang itu ajalnya, maka berguguranlah daun tadi. Fa urifa anna qad faraga ajalu, dan diketahuilah pada masa itu bahawa seseorang itu telah pun hampir kepada ajalnya. Hampirlah ajalnya. Mana malaikat dah tahulah, oh dia nampak dah, ini orang ni maknanya dah standby lah tu. Standby lah tuan. Nak bersiap dah tu, akan berpindahlah ke alam barzakh. Wan qata'a akaluhu, kemudian terputuslah makanan dia. Makanan hamba tadi terputus. Dah tak ada lagi lah makanan dia. Nak cari ke hulu tak ada makanan ni, ke hilir tak ada, ke darat tak ada, ke baru tak ada. Semua tak ada. Dah tak ada dah. Putus dah makanan tu kan. Semakna persiapan dia lah untuk menuju ke alam barzakh. Baik. Kemudian disabit dalam satu khabar pula, innal malakal maut tahtal arsy yasqutu alaihi sahahib ma yamutu min tahtil arsy. Tapi dalam satu khabar pula menyatakan bahawa sungguh malaikat yang berada di bawah arasy, malaikat berada di bawah arasy, yang mana gugur kepada malaikat tadi akan lembaran-lembaran ma yamut min tahtil arsy, orang-orang yang akan mati daripada bawah arasy. Ada khabar pula menyatakan malaikat maut duduk bawah arasy, kemudian malaikat tadi menunggu kan, siapa dia punya sahifah tu, lembaran-lembaran dia di nama tadi akan jatuh di bawah arasy. Baik, kemudian wasuhufuna warqal sidratul muntaha, dan maksud dengan suhuf ini, as-safah ni, sahifah ini maksudnya warqal jannah, warqal sidrah, maknanya daun-daun sidratul muntaha. Wallahu alam lah. Wallahu alam lah kita ni. Tapi ini disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya inilah. Baik, kemudian wa kama fil khabar qablahu fa idza nazara insan qad nafaza rizquhu wa anqata aqluhu ulqiya alaihi sakatul maut wa ghusiyatuhu qurbat wa adrakahu sakarat. Dan sebagaimana disebutkan dalam khabar yang sebelumnya, apabila iza nazara ila insan, apabila menilik dia kepada manusia, apabila malaikat tadi menilik atau memandang kepada manusia, yang mana manusia tadi telah pun terputus rezeki dia dan telah terputus dia punya makanannya, alqa alaihi sakarat, maka datanglah kepada dia tu sakaratul maut. Dah tiba dah, sampailah saatnya untuk sakaratul maut. Kemudian warasiyatul qurbat, maka ditimpa kepadanya oleh duka cita. Jadi orang tadi apabila dah makanan dah terputus, minuman dah terputus, kan, mana rezeki pun dah terputus, tu masanya dah sampailah taat sakaratul maut. Kan? Wa ghusiyatuhu qurbat, lalu dia akan ditimpa oleh perasaan duka cita. Duka cita, sedih, kan, macam mana ni persiapan aku ni? Cukup atau tak cukup ni, malaikat maut dah nak dekat dah. Nak dekat dah ni, nak menyambar ni. Wa adrakat was sakarat, lalu ditimpa kepadanya sakarat, kesusahan dah. Nanti kalau orang-orang yang beriman kepada Allah dan banyak amalannya, alhamdulillah lah, insya-Allah, dia akan suka senang kan, bila dia sampai pada sakarat tadi. Tapi bagi orang yang ahli maksiat, orang-orang yang kafir, sudah tentu dia akan berduka cita dan sedih di atas perkara yang akan berlaku pada dia. Kemudian wa fi khabar Isra an Ibnu Abbas, dan sampai pula kita dalam satu khabar yang terimakan daripada Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala maradu ala malakin akhar jalis ala kursi. Satu lagi Nabi tuan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi kata maradu ala malakin akhar, aku lalu pada satu malaikat yang lain. Ini dalam peristiwa Isra. Nabi kata dalam peristiwa Isra, kan, Nabi bersama dengan Jibril, dia kata aku lalu di depan satu malaikat, jalis ala kursi, dan malaikat itu duduk atas kursi. Macam mana kursinya, wallahu alam. Izan jami'ul dunya wa man fiha ala rukbataini.
Pada masa itu dunia ini dan segala yang isi yang terdapat dalam dunia ini disebut, dia kata baina rukbataini, berada di antara dua lutut malaikat itu. Kan dunia ini dan segala isi dunia ini berada di antara dua lutut malaikat. Wa biyadin luhul maktub yanzuru ilahi, dan pada tangan malaikat itu terdapatnya luh. Luh ni mana papan tulis lah. Tak tahulah macam mana bentuk papan tulis dia. Maktubun, yang tertulis papan tadi, yanzuru ilaiha fihi, yang di mana dia menilik kepada papan itu. Perhati kan, malaikat maut tadi perhati ya. Tapi tak sebut lagi malaikat maut, malaikat je. Sebut jadi dia perhati kan, dekat depan itu adanya papan tulis, dan dia tengoklah papan tulis selalu. Wala yatafid fihi yaminan wala shimal, dan dia tak berpaling ke kanan ke kiri. Duk perhati papan tu kan. Dia tak berpaling ke kanan ke kiri, tak tengok atas di bawah, tengok ke situ, fokus dia. Tu kan. Faqatu ya Jibril man haza. Lalu Nabi Muhammad SAW pun berkata kepada malaikat Jibril dalam peristiwa Isra Mi'raj, man haza, siapakah ini? Siapakah malaikat ini? Maka kata Jibril, haza malikul maut, inilah dia malaikat maut. Qultu lahu, aku berkata, ya malikul maut, ya malikul maut, kaifa taqdiru ala qabdi jamil arwah man fil masyriq wal maghrib, man fil ardi birriha wa barriha. Kemudian dia kata pada malaikat maut, wahai malaikat maut, bagaimana engkau mampu untuk menarik nyawa sekalian manusia ataupun sekalian ruh-ruh, kan, orang-orang yang terdapat di bumi, sama ada di daratan ataupun di lautan. Wahai malaikat maut, boleh tak kau ceritakan macam mana kau tarik ni akan nyawa sekalian manusia ni, sama ada di daratan, di lautan? Apa jawapan daripada malaikat maut? Dia kata, ala tara inna dunya kulluha baina rukbataini. Kau tak lihat kau, bukankah dunia ini berada di antara dua lutut aku? Dia tu, kau tak perhatikan ke? Dunia ini berada di antara dua lutut aku. Kemudian wa jamil khalaiq baina yaday ainaini, dan sekalian makhluk itu berada di antara dua mata aku. Sekalian makhluk berada di antara dua mata malaikat tadi. Kemudian wajadaya tabalagani masyriq wal maghrib, kemudian dua tangan dia kan sampai ke masyriq dan maghrib. Dua tangan tadi mencapai balagani, mencapai antara masyriq dan maghrib, timur dan barat. Masya-Allah, sudah tentulah saiz besarlah. Saiz malaikat itu dah tentu besar. Tu kan. Baik, kemudian fa iza nafaza ajluhu 'abdin nazara ilaihi, kemudian apabila telah sampailah ajal seseorang manusia tadi atau seorang hamba tadi, nazartu ilaihi, aku menilik kepada dia. Bila sampai nyawa seorang tadi, so aku menilik kepada dia. Fa iza nazartu ilaihi urifa awani minal malaikah annahum maqbudun, dia kata. Kemudian apabila aku menilik kepada dia, maka diketahuilah oleh segala pembantu-pembantu aku minal malaikah, daripada segala malaikat, annahu maqbudun, sesungguhnya orang ini nyawanya akan dicabut. Sesungguhnya hamba itu nyawanya akan dicabut. Apabila aku menilik kepada dia yang terdapat dalam muka bumi tadi, apabila aku pandang fokus pada dia, tak kelip-kelip mata, maka malaikat yang lain ni pun, pembantu tadi pun tahulah, oh confirm ni confirm ni kita akan tarik nyawa dia. Gitulah. Baik, kemudian babatashu awaliyuna naza'aruh, maka sedaya upayalah mereka itu semualah bekerjasamalah untuk menarik ruh dia hamba yang nak mati. Fa iza balagu biruhil hakum, apabila nyawa orang tadi yang telah pun difokus oleh sekalian malaikat tadi untuk ditarik nyawa dia, maka ditarik nyawa dia, sampailah nyawa tadi kepada halkum dia. Fa iza balagu biruhil halkum, bila nyawa dah sampai ke halkum, ulimat zalika, ataupun alim tu zalika, falam yakhaf alayya syai'un min amri,
maka aku tahulah akan demikian, dan tidak tersembunyi atasku oleh sesuatu pun urusan daripada dia. Madadtu yadaihi, maka aku ulurkan tanganku, kata malaikat maut tadi, fa'anzalahu min jazillah, aku cabut nyawanya daripada jasadnya. Wa ilayya qabdu, dan kepada akulah akan bukabatlah, cabutlah nyawa dia kan. Ini itu tugaslah, tugas malaikat maut dia. Jadi maknanya pada permulaan tadi bukan malaikat maut tu yang tarik, maknanya pembantu dia lah yang tarik dulu ramai-ramai, duduk pakat-pakat tarik ramai-ramai, dan sampai kepada aku, maka barulah datang malaikat maut untuk cabut terus. Cabut terus, tuan-tuan. Itulah ini nak gambarkan kepada suasana lah, yang bagaimana malaikat maut suruh cabut. Baik, kemudian wafil khabar, dan sampai pada satu khabar yang lain, annahu yanzilu alaihi arba'ah minal malaikah. Sampai dalam satu khabar yang menyatakan bahawa datanglah ataupun menumpukan perhatian kepadanya hamba yang nak mati tadi oleh arba'atun minal malaikah, 4 malaikat akan datang. Ada 4 malaikat akan datang untuk menumpukan perhatian kepada hamba yang nak mati tadi. Baik, kemudian malakun yazzibu nafsu fi qadamaihi yumna. Ada satu malaikat ataupun malaikat pertama menarik akan nyawanya daripada kakinya yang belah kanan. Okey, ini malaikat pertama. Malaikat pertama dia akan fokus pada nyawa yang terdapat di kaki yang sebelah kanan. Kemudian malaikat yang kedua, malakun yazzibuha min qadami yusra. Satu malaikat tadi menarik daripada nyawanya daripada kaki yang sebelah kiri pula. Sebelah kiri. Satu yang sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kemudian yang malaikat ketiga, wa malakun yazzibuha min yadihi yumna. Kemudian malaikat yang ketiga menarik akan nyawanya daripada tangannya sebelah kanan. Tangan kanan pula. Kemudian malaikat yang keempat, min yadi yusra, pada tangan yang kiri pula. Tangan kiri. Jadi masing-masing akan menumpukanlah kerja masing-masing. Kat masa tu memang tak boleh buat apa lagi dah. Kan tak boleh nak lari ke sana, kalau lari pun tuan-tuan tumbanglah. Sebab apa? Malaikat dah pegang. Malaikat dah pegang kaki kanan, dah pegang kaki kiri, dan dah pegang tangan kanan, dah pegang tangan kiri malaikat tadi. Nak lari ke mana tu kan? Tunggulah ucap betul masyarakat kan. Itulah yang berlaku tu kan. Baik. Kemudian waqala, dan berkatalah oleh musannaf, wa rubbama kashfu lil mayyit anil amril malakut qabla ayughayyir. Berkatalah oleh musannaf, dia kata boleh jadi pada masa tersebut, pada masa nazak tadi kan, kashfu ataupun kashfu lil mayyit, terbukalah bagi mayat tadi amrul malakut, mana alam malakut, sebelum nyawa tadi sampai ke halkum. Jadi boleh jadilah suasana, nak gambarkan suasana tentang masa nyawa dicabut tadi. Boleh jadi pada masa itu Allah Ta'ala menyingkap akan pandangan orang yang mati tadi, sehingga dia mampu melihat alam malakut ini, yang sebelum ni dia tak nampak pun. Kita tak nampak pun alam malakut ni. Mana alam yang sebalik daripada alam kita ni, tidak ada alam malakut, alam jabarut dan sebagainya kan. Kita tahu kan. Yang malaikat-malaikat yang begitu banyak terdapat di yang tak nampak ni, akhirnya malaikat tu semua nampak. Macam tu. Kerana Allah Ta'ala dah menyingkap kita punya hijab tadi. Fa yu'ayyinul malaikah ala haqiqatil amalihi. Maka jelaslah pada masa itu, bila dari sikap tadi, maka jelaslah jadi manusia atau hamba yang nak mati tadi, maka dia nampaklah segala urusan-urusan malaikat berada di alam malakut tadi. Ni malaikat ni apa kerja dia, malaikat tu kerja, nampaklah semua tu. Mereka semua tengah bekerja dengan tugas-tugas masing-masing yang telah pun dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian pada masa tersebut, maka malaikat tadi, hamba tadi pun tahulah kan tugas setiap malaikat tadi. Pada masa tersebut, bila dibuka dari sikap tadi, maka nampaklah mereka itu segala tugas-tugas mereka yang Allah Ta'ala telah amanahkan kepada mereka. Fa innahu kana lisanuhu muntalikun, dan pada masa itu juga boleh jadi lidahnya akan lancar. Akan lancar bercerita tentang apa yang berlaku di alam malakut tadi, sehingga dia mampu bercerita. Walaupun mungkin dia tak faham, walaupun mungkin orang yang mendengar tak faham apa dia cakap. Sebab dia berada di sakaratul maut.
tetapi dia nampak benda-benda gaib ini. Bila nampak benda gaib ini, maka dia pun mula dia bercerita. Jadi semua orang yang berada sekitarnya akan tercengang kata, kan, masing-masing mungkin ada perasaan takut dan sebagainya. Tapi itulah perkara yang berlaku. Dan hamba tadi Allah Ta'ala jadikan lidahnya itu lancar bercerita perkara tersebut. Tuan-tuan. Dan kemudian warubbama ada ala nafsi al-hadis bima ra'a. Dan boleh jadi juga Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan akan nyawanya, maka dia akan bercerita dengan apa yang dilihat. Dan dia menyangka wazanna anazalka min fi'il syaitan, dan disangka itu semua adalah perbuatan syaitan. Dia menyangka itu semua perbuatan syaitan. Boleh jadi Allah Ta'ala akan singkap benda macam tu sehingga dia nampak bercerita, tetapi dalam perasaan dia sangka itu syaitan, bukan malaikat tapi syaitan. Bekerja di sebalik hijab tadi. Lalu wayaskutu hina yaqilu lisanahu, dan masa itulah dia akan lidah dia gelu untuk bercerita. Kalau tadi dia boleh bercerita, hamba tadi boleh bercerita, yang kedua ni tak boleh cerita pula, gelu, tak mampu nak cerita, senyap macam tu saja. Pada masa tersebut wahum yazibunaha mi atrabil banan ataupun banin wa rusil asabi'. Pada masa tersebut dah para malaikat tadi pun mulalah menarik. Bila hamba tadi gelu, terdiam melihat perkara tadi di alam malakut yang dibuka pada dia, maka masa tersebut dia pun orang kata terdiam, lalu malaikat pun menarik nyawa dia. Mereka pun bekerja untuk menarik nyawanya daripada atraful banan, mana pada hujung-hujung anak jari dia. Warusul asabi' ataupun pucuk-pucuk jari dia. Pucuk-pucuk mana hujung-hujung jari lah. Hujung-hujung jari tarik. Nyawa dia. Sikit-sikit cari sampailah pada korongkong dia. Wa nafsu tansalu insilalan. Kemudian pada masa tersebut maka terputuslah ataupun telerailah akan nyawanya, kan, seolah seperti telerainya akan kotoran daripada air yang terdapat dalam gelas. Seolah seperti telerainya kotoran yang terdapat dalam air, yang air itu berada dalam gelas. Air itu berada dalam gelas, tuan. Itulah ibaratnya. Ibaratnya ataupun perbandingan nak menyatakan kepada kita bahawa mana orang yang berada dalam sakaratul maut itu dia ada dua keadaan. Sama ada dia boleh bercerita, dia boleh menyebut benda masa itu, setelah dibuka hijab dia nampak para malaikat dan sebagainya, maka mulut dia akan bercerita dan orang akan tercengang di sekitar dia, dan akan tertanya-tanya, dan mungkin ada yang kalangan kita akan takut. Dan boleh juga orang kata dia tak mampu cerita, tapi dia nampak perkara tersebut, dan kemungkinan dia kata ini syaitan. Ini syaitan ni kan, takkan aku ikut syaitan. Maka dia pun terdiam dan senyap. Pada masa dia terdiam tadi, lalu para malaikat pun bekerja menariklah nyawanya daripada ujung-ujung jari dia, kan, ujung tangan dia sebagainya, tarik kan, dan nyawa tadi akan terlerai daripada diri dia, samalah salah seperti insilalul al-qazati minas siqa ataupun saqa, seolah-olahnya seperti terlerainya kotoran daripada air gelas. Seperti air gelas macam tu. Baik, seterusnya sikit lagi, tuan-tuan. Wal fajir tasilu ruhu kasufuru minas sufufil mablul. Orang yang ahli maksiat, orang fajir ni, maka dicabut akar rohnya seperti besi pemanggang yang panas itu, yang mana besi itu dimasukkan dalam kapas yang basah. Besi pemanggang daging tu, kan, besi pemanggang daging itu yang panas itu dimasukkan dalam besi yang basah, kemudian besi itu ditarik. Besi itu ditarik. Itu nak gambarkan tentang kepedihan, keperitan lah. Kepedihan yang dialami orang al-fajir, orang yang berdosa. Orang berdosa, orang ahli maksiat. Wa hakaza hukiya sahibul syar'i.
Demikianlah cerita yang telah pun dikaitkan daripada sahibul syar'i, mana sahib syarak itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri ada sebut perkara tadi. Tuan-tuan. Kemudian wal mayyitu yazunnu anna batnuhu muliat syaukan. Orang yang fajir tadi pula, pada masa nyawa dia tadi ditarik macam tu, maka dia menyangka perutnya dipenuhi dengan duri. Dia akan menyangka lah perut, kerana perut dia sangat sakit. Maka dia menyangka dalam perut tadi dipenuhi syaukan, duri. Wa ka'annama nafsuhu tahruju min saqfil ibrah. Dan seolah-olah dia merasakan bahawa nyawa dia tadi keluar daripada lubang jarum. Dia merasakan seolah nyawa tadi berada dalam lubang jarum. Kecil sangat kan? Jadi sangat sesak lah nafas dia masa itu. Dadanya naik turun dan sebagainya, seolah dia berada, nyawa tadi seolah nak ditarik daripada lubang jarum. Lubang jarum yang sangat halus kan, jarum kan kecil. Itu yang seolah macam itulah. Kemudian waqa'an nasama in tabaqat al-ardi wa huwa bainahuma. Dan seolah-olahnya orang yang fajir yang mati tadi seolah seperti dia dihimpap di atas bumi, antara langit dengan bumi. Dia dihimpit antara langit dengan bumi. As-sama untuk ikat al-ardi. Langit dan bumi tadi macam berdempit dia. Wa huwa bainahuma, padahal dia masa itu berada antara keduanya, antara langit dengan bumi. Itu kan. Fa iza udirat nafsu ilal qalbi, dan apabila telah sampailah nyawa tadi kepada jantung dia, nyawa dah sampai ke jantung, mata lisanuhu minal qi, maka matilah lidahnya daripada bercakap. Maknanya keluar lidah dia. Jadi bila nyawa tadi dah ditarik macam tu dan nyawa dah sampai ke jantung dia, tuan-tuan, mata lisanuhu minan nutqi, dia kata matilah lidahnya daripada bercakap. Mana keluarlah. Lidah keluar tak mampu nak cakap. Bin nafsi mujtami'ah, dengan dia punya ruh tadi yang telah pun berkumpul kat situ. Nyawa dia. Fama ahadun yang teguh, maka dia tak mampu bercakap apa-apa tentang gitu. Dan tak mampu nak kata-kata apa-apa, melihatkan kepada suasana keadaan yang berlaku pada dia. Inilah nak gambar pada dia, tuan. Tentang suasana orang-orang yang fajir ni, orang-orang yang maksiat, yang banyak melakukan kesalahan, kemungkaran Allah Ta'ala. Dia Allah Ta'ala menggambarkan begitulah. Okey, sekadar itulah, tuan. Lebih dah setengah jam pembincangan kita pada pagi ni, pada petang ini. Mudah-mudahan dengan mukadimah kita, pertemuan kita yang pertama ni setelah kita PKP ni, insya-Allah sebanyak dapat memberikan pengajaran pada kita, ya, kehisapan pada kita supaya kita bersiaplah. Kerana nyawa kita ni tak tahu kan bila kita akan dijemput Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang paling penting ialah kesiapan pada kita. Sekian saja tuan yang dapat kita kongsi pada kita, insya-Allah. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa ala taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsiran wasi'an ya fatai alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahana arifin. Tahassana bi zatil jabarut wa tasamna bi zatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'mi wa bala bi lutfika ya latif ya khabir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah akan datang kita sambung lagi. Assalamualaikum.